السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح، عمل التعلم والتعليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ikhwan, akhwat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama kali kita bersyukur di mana kita Allah Ta'ala jadikan manusia, hantar ke dunia, beri hidup, kesihatan, serta beri ilmu yang menyatakan bahawasanya dia hantar manusia ni dengan kehendak dia semata-mata, tidak pakai dengan pia-pia, serta dia bukan hantar semata-mata hantar dia beri rezeki kita dengan cukup lekat. Maka acil lebih-lebih. Acil lebih daripada keperluan tubuh badan lah kita makan. Sama ada orang kampung sendiri pun, sama telah orang ada duit yang makan lebih. Sampai dia penyakit-penyakit banyak dengan sebab makan rezeki Tuhan yang luas. Selain pada tu, dia bukan sekadar dia beri rezeki pasal makan tubuh badan hidup segar, tetapi dia berikan cara yang dinamakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk olehmu akan jalan hidup yang betul. Jalan yang lurus itu di bawah pimpinan Allah melalui kitab dia Al-Quranul Karim. Al-Quran ini merupakan kitab Allah untuk mengajarkan cara hidup manusia yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Hidup ni hak Allah, bukan hak kita hidup. Untuk kita pakai sementara yalah. Apabila kita pakai sudah, dia kata cukup dah, dia panggil kelek. Itulah hakikat sebenar bagi hidup. Bukan hak kita. Kalau hak kita kita tak usah mati, tak apa. Tapi tak boleh. Tuhan nak mati pihak mana, kita nak pilih tak boleh. Sebab hidup hak dia bukan hak kita. Kalau hak kita rasa nak pilih nanti umur rasa tarak-tarak sikit, baru boleh mati. Ni tak. Kadang-kadang budak mau mati, orang muda mati, budak halus mati, orang tua sama telah. Jadi kerana hidup bukan hak kita. Apabila hidup bukan hak kita, maka Allah Ta'ala nak berayak dan nak pakai hidup dia belah mana. Hidup hak dia kita suruh pakai labah kita, tak ada labah Tuhan dak. Kalau rugi pun rugi kita, tak ada kata rugi Tuhan. Jadi Tuhan itu dengan rahmat dia, maka kita boleh guna hidup sebagai amanah Tuhan tu untuk kita menega dengan hidup itu dari segi nak terima balasan akhirat esok dengan syurga yang sangat besar, hebat. Maka Quran Allah Ta'ala kata sebagai pimpinnya kepada hidup ya Allah Ta'ala kurnia tu, Quran pun Allah Ta'ala hantar juga. Maka jadilah hidup kita tu rahmat dengan sebab Quran. Jadilah hidup kita rahmat dengan sebab Nabi SAW hidup ajar Quran kepada kita. Quran saja tak ada Nabi tak cukup. Dalam arti kata cara untuk kita ambil faedah. Setara Nabi mari buat contoh, mari duk beroyak jelas akan isi Qurannya, pun duk salah begitu begini, tubik mazhab tu mazhab ni. Sepatutnya tak ada kena duk tubik dah lah. Turut Nabi sah kat cukup dah lah. Tapi mung kata turut Nabi belah ni, aku kata turut Nabi belah ni. Orang ada ilmu yang kata belah tu boleh lah. Tapi kalau kita tak ada ilmu, tak tahu kata Nabi waklah no, kita kata aku waklah ni tu Nabi, tak boleh. Melainkan kita ada hadis yang cerak. Seperti Imam Syafi'i kata, ma sahal hadis fa mazhabi. Maka dengan itu, maka naklah kita tu kena duduk dengan Quran serta dengan Allah Ta'ala. Suruh Nabi royak Quran kepada kita belah mana makna dia, cara pelaksanaan, cara nak berjalan Quran lah no. Dia panggil sunnah Nabi. Sunnah Nabi ialah cara berjalankan Quran. Untuk jadi contoh kepada manusia, Quran mari pada Allah.
Kalau Allah tak boleh baca, tak boleh baca kita Quran sebab kalamullah tu, bukan kalam manusia. Nah, tapi Allah Ta'ala dengan rahmat dia, manusia boleh baca kalam dia tu. Nah, dan dia hantar Nabi untuk mari beri penerangan mengenai kalamullah dalam Quran tu, sama ada penerangan dari segi ilmu, boleh dengar royak-royak, maupun penerangan dari segi pelaksanaan, boleh tengok dia buat contoh. Nabi, segala gerak-geri Nabi adalah contoh pada umat Islam seluruh dunia. Bahkan umat bukan Islam pun, cuma demo tu tak beriman, tak turut lah. Quran ni bukan untuk umat Islam, Quran untuk manusia. Jadi Allah semua ni adalah dihantar Quran kepada tiap-tiap orang, bukan kepada Nabi seorang. Nah, semua kita ditujukan Quran kepadanya, serta ditujukan sunnah pelaksanaan Quran itu kepadanya. Naklah kita bersama dengan Quran dan dengan sunnah Nabi SAW. Hari ini saya diminta supaya kecek Quran buku ayat pada suratul Kahfi. Setengah daripada Qurannya, ya 114 surah Quran semua. Salah satu surah ia dalam Quran ialah suratul Kahfi. Nah, suratul Kahfi ni merupakan surah yang ke-18 dalam tertib Mushaf Osmani. Ayat semua sebanyak 110 ayat. Nah, maka duk lanjut yang ke 15. Nah, dan sebahagiannya dalam 16. Nah, sebab itu maka marilah kita tu perhati masalah suratul Kahfi ni, surah yang sangat tinggi kelebihan dia. Nah, pada umumnya baca Quran tu Tuhan menambah iman dah. Auzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dengar dia baca pun tambah iman dah. Kalau membaca sendiri juga tambah iman. Nah, Nabi suruh baca Quran, Allah Ta'ala pun suruh baca Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Nah, Allah Ta'ala suruh kita baca Quran. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sengah pada Iqra' tu baca Quran. Dan Nabi sendiri pun kata Iqra'ul Quran fa innakum tu'jaruna alaih. Ning hadis ya yang dikeluarkan oleh Sahih Al-Jami' As-Saghir rakam 1104. Maksudnya baca oleh muka Quran, kerana sungguhnya kamu tu diberi pahala kat atas daripada baca Quran tu. Boleh pahala banyak dengan sebab baca Quran. Iqra'ul Quran, baca oleh muka Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Kerana sungguhnya Quran pada akhirat esok dia mari itu sebagai pembantu peguam kepada orang yang nak saing dia dalam dunia ni. Nah, maka kita nak jadi ahli Quran ni gak. Nah, jadi sahabat Quran ni kena baca semua lah. Nah, kerana sahabat Quran ialah ahlullah. Nah, ashabul Quran ialah ahlullah. Nah, tuan Quran ni ialah ahli kepada Allah, ahlullah khassatuh. Nah, tu dah hadis lain pula. Oleh itu maka Allah Ta'ala sangat suka hati apabila kita baca ayat daripada kalam dia. Setengah daripadanya suratul Kahfi. Suratul Kahfi ni ada beberapa hadis yang mengatakan bahwasanya satu hari itu daripada Al-Bara' dia ni, hadis muttafaqun alaih. Imam Ahmadnya, Bukharinya, Muslimnya waktu hadis ni. Dia kata seorang lelaki duk baca suratul Kahfi, sama ada dalam semaya dan tak semaya, ada riwayat macam-macam lah. Dan dalam kawasan rumah dia tu adanya kuda dia. Kuda atau hemar gitulah, dia panggil dabah. Dabah sana ni duk jadi soh. Kau tu soh, kau ni bangun jalan, kau tu gala, kau ni jadi tak tetap. Tak ada duk tidur molek dah. Padahal waktu malam. Nah, tu dia. Maka dia tengok ke atas. Dia nampak satu sepanga awal gitu. Mari duk nyelubungi dia. Awal mari duk jadi likut dia. Dia tengok atas, nampak sepengah awal duk ikut dia. Seolah-olah dia semaya bukan dalam rumah sangat. Dalam dia panggil, dalam satu kawasan rumah dia. Dalam kek rumah dia lah. Ya, ada pagar rumah dia tu. Dalam pagar tu ada hemar ataupun ada pagar, ada hemar atau kuda. Maka
Esok kan dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa pelik. Nampak supaya asak, nampak supaya apa dia awal, mari duk selimut dia. Maka Nabi kata, membacalah fulan, makna surah tu itu surah Kahfi itulah. Kerana sungguhnya surah tu adalah merupakan satu ketenangan yang diturunkan di sisi Al-Quran. Nah, diturunkan ketenangan itu di sisi Al-Quran. Membaca Quran turun ketenangan itu. Ataupun diturunkan untuk Quran itu. Maka saya baca Quran itu turunnya sakinah. Sakinah tu dalam bentuk supaya dengan awal tak awal gitu menyebabkan kamu tenang hati. Hadis tu hadis sahih. Maka marilah kita pakat sungguh beri perhatian pada suratul Kahfi. Nah, ada satu hadis riwayat pada Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafiza 10 ayatin min awali suratul Kahfi usima minad dajjal. Hadis sahih Muslim. Nah, maksudnya sesiapa yang hafal 10 ayat daripada awal suratul Kahfi, nascaya dipeliharakan dia daripada dajjal. Ini perakan daripada Nabi, ada sahih ni. Nah, perakan daripada Nabi sendiri katanya terpelihara dia daripada ad-dajjal. Nah, maka ini ada sahih Muslim. Nah, yang mana hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan sebagainya. Itu kelebihan baca hafal suratu Al-Kahfi sebelah awal, ambil daripada Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab hingga sampai kepada 10 ayat agak wahai lana min amrina rasyada. Sekat tu. Jadi 10 ayat. Tak ngapa, itu akak ngapa. Nabi dalam hadis sahih dia jamin katanya terpelihara daripada kekacauan ad-dajjal. Dajjal ni salah satu makhluk Tuhan yang jahat, yang selalu mengacau manusia dengan segala berbagai-bagai penyakit. Man hafiza salasa ayat min awali Al-Kahfi, kata setengah 3 ayat daripada awal suratul Kahfi. Kalau 3 ayat agak jadi sikit benar lah. 3 ayat daripada suratul Kahfi agak makasina fihi abada sekat tu ya. Tapi 10 ayat pun tak ada payah mana. Tu hadis 10 ayat tu lebih sahih Muslim hadis 10 ayat ni dah. Ini surah hadis Tirmizi kata 3 ayat ni hasanun sahih. Lepas tu satu lagi kelebihan suratul Al-Kahfi ni iaitu man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jumu'atain. Ini hadis Al-Hakim katanya sahihul isnad. Juzuk 2 muka 3 tu 68. Ada Baihaqi lebih kuasa ni juga. Yang kata kama nazalat, seperti mana dia tu diturunkan. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa dia baca surat Al-Kahfi seperti kama nazalat, seperti mana asal dia kena molek lah baca tu maksudnya. Kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Nur pada hari kiamat esok pula. Ini Al-Baihaqi. 2 hadis belakang ni merupakan hadis yang boleh diterima kebanyakan ulamanya, cuma tidak sampai kepada peringkat hadis Bukhari dan Muslim. Oleh itu maka marilah kita tu pada umumnya baca Quran tu baca satu huruf boleh 10 pahala. Alif lam mim 3 huruf 30 pahala dah. Baru nak start tu boleh 30 pahala dah. Itu kelebihan baca Quran pada umum ikut ayat mana. Dan hal ni khusus hari Jumaat bagi suratul Kahfi. Maka patutnya kita tu ada satu riwayat lagi malam Jumaat. Pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Pentingnya kita hidup sakut di hari Jumaat atau malam Jumaat. Maka Allah Ta'ala wi cahaya, memberi cahaya kepadanya. Jadi orang panggil kita ni semua pakat nak kepada apa? Nak kepada seri apa? Diri kita ni berseri. Daripada Jumaat kepada satu Jumaat.
seminggu tu berseri kedudukan kita. Allah Ta'ala waktu nur dia panggil. Adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jumu'atain. Nah, mana kata Allah Ta'ala memberi cahaya baginya daripada cahaya di antara dua jemaah. Itu di antara kelebihan, walaupun hadis tidak sahih benar, tetapi sahihul isnad indal hakim ni sudah cukup dah sekadar untuk kita nak amal. Nah, selain pada boleh pahala besarnya, gapanya, nah, bukan kata hak ni saja kelebihan, banyak lagi kelebihan baca Quran tu dah. Nah, seperti mana dia tu, kita boleh ada ashabul Quran. Apabila ashabul Quran, maka dia sebagai syafi'at kepada kita kiamat esok. Nah, oleh itu maka marilah kita tu habis-habis tak ada kita ni, nah, malam Jumaat pagi atau pagi Jumaat, naklah kita baca suratul Kahfi supaya berseri muka kita, berseri tubuh badan kita ni. Nah, dalam masa seminggu tu. Kemana siapa pula Jumaat dapat baca pula, berseri pula seminggu pula. Kemana baca pula, berseri pula seminggu pula. Jadilah kita orang berseri, nah, yang bercahaya, yang orang lain boleh dapat faedah bercahaya kita selain daripada kita sendiri, dan menjauh diri kita daripada segala kecelakaan sama ada syaitan maupun dajjal dan sebagainya. Alhamdulillah. Itulah untuk kali ini. Saya rasa barangkali sekadar tu ya, untuk saya nak cerita supaya ikhwah kita dapat melazimi baca Quran sama, kalau boleh sejus hari itulah. Habis-habis kurang sejus hari itu dah. Sebulan sekali khatam. Itulah orang panggil orang pertengahan orang mukmin. Nah, pertengahan duduk situlah. Nah, ada pun hak lebih pada sekali khatam sebulan tu, hak tu kamalat lagi. Nah, tapi sekurang-kurang sekali khatam sebulan. Dan jangan lupa, nah, kita baca khatam belah mana pun, malam Jumaat atau pagi Jumaat, hendaklah kita baca suratul Kahfi. Nawwarallahu qulubakum wa hayatakum at-tayyibah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.